Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, yang menjadikan kita hari ini masih lagi mampu bernafas, bernyawa, bergerak, mencerap segala panca indera, masih mampu mendengar suara, masih mampu melihat, nampak, alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk kita mendengar sedikit ilmu, tak banyak pun, sedikit. Tapi moga-moga dengan sedikit ilmu ini mampu menjadikan kita lebih bertakwa dan memahamkan agama dengan lebih mendalam. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan dia kefahaman agama. Alhamdulillah. First time. Dah kenal belum? Belum kenal. Kena kenalkan diri ke tak? Kena kenal. Kena terusin. Kena kenalkan diri. Dahsyat juga papan putih depan. Kalau belakang sikit boleh, tak nampak orang sebelah. Nampak belakang sikit. Dahsyat depan. Jadi insya-Allah sebelum kita melanjutkan lagi pengajaran atau perkongsian, saya lebih suka cerita, namakan cerita lah. Sebelum kita mula nak cerita lebih, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Al-Sufi bin Ramili. Di siang lain, malam lain. Siang orang panggil Dr. Sufi. Saya bukan doktor yang berada di klinik atau di hospital, tak. Saya doktor falsafah, bidang bimbingan dan kaunseling, bidang dalam psikologi. Malam orang panggil Ustaz Sufi. Jadi siang kalau jumpa kat mana-mana panggil doktor lah. Tak kisah panggil apa pun, cuma biasa malam orang panggil Ustaz Sufi. Dan kaedah yang kita akan gunakan dalam pengajian kita adalah kaedah berkitab. Saya akan menggunakan kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid pada bicara ilmu tauhid. Betul tak? Cerita tentang tauhid ke cerita apa? Boleh dah, boleh okay. Kitab yang sama juga saya buka dekat masjid depan sana.
Kitab inilah yang kita gunakan pada masjid apa nama tu, As-Salihin. Kitab yang sama. Jadi tak apa lah. Okey, boleh lah. As-Salihin dah sampai ke surat yang keempat dah. Keempat dah. Sampai keempat dah. Tapi tak apa lah, tak masalah. Yang kelima dah. Yang tu dekat setahun lah, lebih kurang lah. Tapi tak apa. Sini insya-Allah. Saya yakin dan percaya insya-Allah bila kita memahami betul-betul ilmu yang kita pelajari, khususnya ilmu tauhid, jiwa hati kita mantap. Dan kita boleh mengelakkan berlakunya masalah yang berlaku sekarang. Apa dia? Ajaran sesat. Betul, banyak orang zaman sekarang ajaran sesat lain macam. Terbang semua dia. Tak. Betul tak betul cerita kedua. Jadi insya-Allah kita akan merungkai dan memahamkan akidah yang sentiasa kita sebut setiap hari Jumaat. Waktu doa tadi ingat tak? Masa khatib baca doa ada sebut tentang ya Allah, peliharakanlah kami dengan akidah ahli sunnah wal jamaah al-asyairah wal maturidiyah. Nak menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa pegangan kita yang kita betul-betul pegang, sebenar-benar pegang ialah akidah yang dibawakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan mereka ini membawa akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan mengungkaikan secara jelas dan tepat insya-Allah berdasarkan kitab turas. Jangan risau kalau lepas ni orang tanya belajar mana. Kita belajar cakap apa? Kita ada rujukan kitab. Sebab apa? Memang kaedah zaman sekarang macam tu. Tak kalau nak lawan Wahabi tak nak. Kenapa Wahabi? Bukan kawan kita, bukan. Bukan yang sebelah jiran kita nama orang, bukan. Yang ini dia ada satu golongan. Dia bukan jelas. Kita tak boleh kata dia golongan tu. Dia pemikiran. Dia bawa satu pemikiran yang berbeza dengan biasa. Dan yang dahsyatnya bawa dalam bab akidah. Dan sehingga kan hari ini ramai di kalangan umat sekarang mengikut pegangan mereka secara tidak jelas. Dia tak faham. Dia rasa macam betul je. Sebab apa? Sandaran mereka adalah Al-Quran dan hadis. Takkan salah. Tapi bila kita belajar, kita akan nampak di manakah kelemahan ataupun masalah ia. Bukan kita nak cari masalah orang, tak. Bila kita belajar, kita nak masuk dalam diri kita, nak selamat diri kita. Bukan, jangan pandang orang lain. Bukan kita nak banding-banding dengan orang lain, tak. Kita nak jadikan diri kita selamat. Jadi insya-Allah boleh. Okey. Jadi apa nak kena? Sudah berkahwin. Dah tua dah. Nampak macam 18. Tapi kita dah tua dah. InsyaAllah. Anak empat dah. Asal Kemaman Terengganu. Jangan risau. Saya cakap dulu. Sebab isteri orang Kempas. Anak saya 4 orang bangsa Johor. Jangan risau. IC 01. Apa yang nak cerita? Saya kerja banyak. Kadang-kadang jadi motivator, kadang-kadang jadi penceramah, kadang-kadang jadi trainers, jadi kaunselor berdaftar, kadang-kadang jadi bomoh. Bomoh atau bomoh? Bukan bomoh yang kat kelapa kan? Tu kata bomoh lain. Bukan bomoh. Bukan. Saya pengamal perubatan Islam. Jangan insya-Allah tak syirik. Insya-Allah. Dan test lah. Kerja agama dan test lah. Ada tauliah insya-Allah. Yang insya-Allah ada tauliah. Khususan tauhid. Jadi insya-Allah tak syirik insya-Allah kalau kita pegang dengan kitab. Dan saya juga macam-macam kerja dah cukup tu je lah. Boleh? Kan panjang pula nanti cerita. Okey, ada soalan? Ada soalan? Belum lagi Dia kadang tanya terus, angkat tangan tanya, tak ada masalah insya-Allah. Kita terus jawab. Kaedah saya sebelum mula ngajar sudah dulu. Ada soalan. Dia soalan dulu sebelum ngajar. Dia lain macam sikit.
Memang kita kaedah kita berbeza sikit. Boleh? Tak apa, apa-apa isu khusus dalam tauhid. Sebab zaman sekarang ni kita tengok isu tauhid sangat kuat. Banyak. Baru-baru ni tengok perdebatan di antara Piu Faiz dengan Salman. Kenal? Tahu, tengok dia macam asyik tak faham apa. Tapi kalau belajar insya-Allah faham. Dia benda tu simple je. Cuma cara penggunaan definisi bahasa Arab menyebabkan benda tu jadi pening. Sebenarnya simple je. Dan insya-Allah kalau betul belajar ni, kita ambil kitab ni, kita tengok balik, kita faham. Benda tu tak ada masalah pun. Saja orang nak buat debat, dia jadi masalah. Tu dia. Okey. Jadi insya-Allah boleh saya mulakan. Tadi mukaddimah semua ni. Boleh saya mulakan insya-Allah. Mari kita buka kitab tadi. Saya tak cakap kitab. Kena belajar kena di kitab. Baru cari baru baru cerita dah. Tak jumpa lagi kitab. Baik, kitab apa? Saya ceritakan yang pertama sekali, kalau boleh lah. Ni tak paksa. Tapi kalau boleh, bila kita belajar berkitab. Bukan kata apa, pegang sahaja dapat berkat. Pegang. Sebab apa? Ini kitab ditulis oleh waliullah. Siapa dia? Syekh Ahmad Al-Fatani. Siapa Syekh Ahmad Al-Fatani? Tu guru kepada ramai wali-wali. Khusus kalau kita kenal Tok Kenali. Kenal Tok Kenali? Tak kenal? Tok Kenali. Dan Tok Kenali tu, dia ada anak murid dekat Johor ni, namanya Haji Malik. Kalau sini ada umur, ada umur. Tak ada umur. Tak mengaku. Umur. Kena Haji Malik. Ribat paling kerupuk. Ribat. Dia ribat dia macam punduk lah. Dia tu anak murid kepada Tok Kenali. Jadi tak apa. Nanti balik, nanti muak tanya. Ribat paling kerupuk dekat bandar-bandar juga dia kata. Dia ada anak murid apa panggil tu tadi nama? Bukan Tok Kenali. Anak murid dia Haji Malik. Haji Malik ni diiktiraf salah seorang ulama negeri Johor. Pejabat agama negeri Johor ada keluarkan satu buku 40 ulama negeri Johor. Ada tak sini? Dapat? Semua ni dapat tak? Pejabat agama dia keluarkan satu buku 40 ulama negeri Johor. Ada tak? Dapat? Jadi gini tak ni. Tanya. Jadi kita kenal siapakah ulama-ulama yang ada di Johor. Kita kadang tengok kat luar je. Sebenarnya Johor ni pun mantap. Ramai ulama. Antaranya Haji Muhammad Alif. Dan Haji Muhammad Alif itu ada anak murid namanya Wak Saman. Wak Saman ada anak murid dia. Anak murid dia guru saya. Jadi saya mendapat sanad daripada Faridatul Fara'i ini daripada penulis kita asal. Boleh faham tak cerita ni? InsyaAllah. Jadi yang pertama sekali, pegang saja dapat berkat. Ni cerita ada, nanti kita cerita. Berkat dia macam mana? Banyak. Antaranya bila duduk je pegang, mudah faham. Gitu. Tak buka lagi mantap. Belajar masuk terus, mantap tak? Sebab ingat, bila kita belajar, bukan hanya duduk saja-saja. Kadang-kadang ada orang, dia nak duduk, dia belajar ni, dia kadang-kadang makan isyak lah kata. Duduk hanya nak memenuhkan masa. Itu rugi kan? Sebab kita nak maghrib isyak ni duduk untuk apa? Untuk kita mempertingkatkan ilmu. Niat dalam hati, mana tahu suatu hari nanti jadi ulama. Boleh? Boleh. Saya ada seorang anak murid, umur 62, 65 Muslimat. Sebagai kakak. Dia belajar umur 65 dah. Saya kata kalau bagi kitab ni, dia dah boleh ngajar kitab. Umur 65. Termaktub juga di dalam kitab Pelita Penuntut Terjemah Risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allim menyebutkan ada seorang pada zaman dahulu umur dia 40 tahun. Lalu dia belajar 40 tahun. Dia belajar kitab lah sungguh-sungguh. Lepas tu dia
mengajar 40 tahun. Berapa lama? Banyak umur dia. 120 tahun. Apa yang kita dapat dari situ? Orang yang belajar dan mengajar, insya-Allah Allah panjangkan umurnya. Best tak best? Dapat memberi manfaat, insya-Allah. Jadi sini tanam dalam hati, niat dalam hati, insya-Allah semua jadi alim. Boleh tak boleh? Cakap kamu semua, insya-Allah. Saya alim juga ni. Insya-Allah nanti niat dalam hati jadi alim. Biar belajar ni insya-Allah. Moga-moga kita dapat khatamkan kitab ni. Tak tebal lah kitab ni. Tebal tak Ustaz? Tak tebal. Berapa? 21 muka surat Nipis 21 muka surat. Tak lama. Biasanya kalau ni pengalaman saya lah, saya mengajar di Masjid Sungai Redang. Tahu Pulau Tiram. Saya mengajar kitab ni. Saya dah habis kitab kat sana. Satu-satunya tempat saya dah habis kitab ni di Sungai Redang. 5 tahun setiap minggu. Jadi kat sini tak masalah ni. Sebulan sekali. Darab 20 tahun je. InsyaAllah kita ni kita 20 tahun je. Tak lama, sekejap je. Boleh? Orang belajar ilmu umur panjang, jangan risau. Yang penting duduk istiqamah belajar. Berapa lama? 20 tahun. Boleh? Boleh bagi tak masa? Boleh, insyaAllah. Nak bagi alim kena bagi masa. Boleh? Oh, mantap. Seminggu sekali. Macam mana? Sambung je lah. InsyaAllah. Okey. Seterusnya, nak katakan berkat lagi pegang kitab ni, saya katakan, kita tengoklah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fatani dan kitab ini dicetak oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Kitab bukan main-main ni. Kena Turki Uthmaniyah. Bukan yang ni lah, yang ni orang baru cetak. Pada zaman Syekh Ahmad Fatani, kerajaan Turki Uthmaniyah menajil kitab ni, disebarkan sedunia. Mana kitab ni bukan kitab main-main. Nampak nipis je, tapi sangat muktabar. Satu dunia pakai. Dan senang faham. Jangan risau. Ustaz, kalau susah juga buka. Ustaz, macam Jawi lain macam juga tu. Titik ada Ustaz? Titik tak ada. Sebab itu saya kata kalau ada kitab, bila saya baca kitab, berhenti tu boleh ada. Ini kaedah yang ditunjukkan oleh para ulama terdahulu. InsyaAllah saya tak lama. Kalau kata 2-3 kali duduk ni, dah boleh baca kan. Cuma kena tunggu 3 bulan 3 kali itu 3 bulan. Gitu je cerita, tak banyak Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Jelas? Dia kata takut kita kadang terlepas pandang. Satu lagi saya akan ajar perlahan-lahan. Jangan risau. Satu-satu. Dan sebab itu ada papan putih. Kita akan tulis, nak bagi faham. Boleh? Dan kita akan lukis. Cara pengajaran kita akan lukis. Baru nampak jelas apa yang kita nak bicarakan. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey, jadi saya mula bacakan kitab. Tadi semua mukaddimah. Ini sampai boleh. Ini kira pukul 8:20 minit ke habis. Nak balik awal. Balik awal insyaAllah. Kita memang meraihkan masa. InsyaAllah. Beritahu je. Kalau rasa nak balik awal lagi, angkat tangan. Ustaz, boleh habis sekarang? InsyaAllah kita habis terus. Nampak? Bagus tak? Bagus. InsyaAllah. Best belajar. Memang best. InsyaAllah. Okay. Jadi boleh saya bacakan? Nanti kalau dapat yang saya cerita ni, kalau dapat memang ada kitab. Mahal ke kitab? Tak mahal. Berapa ringgit kitab ni? RM5. RM5 je. La ilaha illallah. RM5 je. Ada dah kita. Ada sikit. Lantok asal ni semua. Tak apalah, dia datang. Siapa berminat, nanti cerita kat Ustaz Khairiyah RM5 je. Takkan ada kau beli ayam goreng dah RM5 tu lah. Pergi pasal malam sebab ayam goreng pergi RM5 lah. Ayam ni guna seumur hidup, insyaAllah. Boleh
Mana tahu? Saya nak cerita takut panjang, cerita kelebihan kitab, pegang kitab atau ada kitab. Boleh cerita? Boleh. Tak maksudnya nak cerita sikit boleh. Nak bagi rasa betapa pentingnya belajar berkitab dan pegang kitab. Tu nak cerita. Saya cerita sikit boleh? Cerita sikit ya. Ni lama dah saya cerita. Setiap kali majlis surau sengaja saya cakap cerita ni. Cerita apa? Saya belajar kitab ni dengan guru lah. Guru saya dia tak bagi cerita nama dia, tak apalah. Tapi nak cerita dia, bila saya belajar ni bila? Waktu saya sambung PhD. Tengah saya sambung PhD, pada masa sama saya belajar di masjid dan surau dan pergi ke rumah guru-guru. Jadi bila kita kadang-kadang bila belajar ni sampai larut malam. Masa tu saya nak pergi balik dah pukul 12.30. Saya balik daripada lalu bandar. Lalu bandar tu, lalu bahagian apa kat flyover nak naik ke dalam bir, tahu tak? Bandar nak naik, nak datang ke sini lah. Lalu depan jalan besar ni kan straight je kan. Malam tu saya bawa beg galas. Kita belajar bawa galas. Kawan saya, kita dulu muda-muda bonceng rider pun bonceng lah. Kawan saya depan, saya belakang bonceng dia letak beg kitab kat depan. Saya belakang ni pakai kain plekat warna merah, pakai baju putih. Biasa orang belajar kitab ni lah baju putih kan. Pakai kopiah. Jadi bila balik tu pakai helmet pakai. Lalu depan tu kan dia ada 3 lorong ke 4 lorong sekali. 3 lorong kan, 3 lorong sebut. Masa tu Maybank ada lagi. Tahu tak Maybank? Yang dekat Menateng tu. Tak Menateng. Waktu saya balik situ, laju, kereta laju. Kita pun laju juga. Kereta laju. Balik malam dah, takut nak masuk UTM, kadang-kadang kena tanya balik lewat-lewat. Kita baru lepas main ngajar. Biasa guru memang saya kalau ngajar mula lepas isyak sampai pukul 1 pukul 2. Memang kita belajar macam tu dulu. Jadi bila masa balik tu, kawan saya biasa dia rempit, dia cocok angin. Dia ada kereta depan, dia ambil lorong paling kanan, cocok angin. Nak balik awal, cocok angin, laju sikit lah, betul. Jadi bila cocok angin tu, kita tebar juga tapi nampak dia macam pakar. Tiba-tiba yang sampai dekat tu lah, yang kata dekat Menate tu, Menek tu. Menate tu kita sebut dah, kalau salah Menek sebenarnya. Dulu sebelah dia tu yang apa, nasi lemak royali royal tu. Kan? Dulu kan Maybank tu. Masa tu Maybank ada gitu. Maybank kan? Maybank kan? Ada depan. Lalu tiba-tiba tak tahulah kenapa kereta tu di break. Kita bawa kitab tengah belakang. Kereta break dekat sangat, rapat cucuk angin. Faham tak? Ini masalah cucuk angin. Tak sempat nak break. Bila nak salah saya kawan saya. Dia dah elak langgar tepi. Langgar tepi memang biasa. Langgar sikit memang habis ya. Hancur 120 km sejam. Payah. Memang kena angkor saya terbang lah. Kan terbang macam mana? Terbang lah. Lompat lah. Lompat tu saya ingat lagi waktu tu peristiwa menjadi perlahan-lahan. Betul. Bila dalam keadaan itu kita akan rasa perlahan. Saya macam terbang tu. Saya terbang, lalu saya pun apa kata? Saya tak baring. Kan biasa kalau jatuh kena tu kan terseret baring kan. Tak. Macam Spiderman. Tak Spiderman. Yang tangan depan gini. Tangan depan gini macam gitu. Kaki kangkang itu Spiderman sebiji. Mungkin minat kot. Jadi macam tu. Jadi bila nak kata macam tu, kain plekat alhamdulillah tidak terlorong. Sini bagi apa? Baru kata terlorong. Sini tercabut. Tidak tercabut. Kain plekat kita main ikat gitu je. Kan? Tak tercabut. Bahkan tak ada koyak. Terbang. Dahsyat dia kata. Lepas tu saya memang duduk pada yang ujung sekali lah, yang kanan sekali kan. Kawan saya sebab dia bawa kan, jadi dia terseret sekali dengan motor. Tapi dia terseret motor ke depan lagi, dia tengah-tengah
Batu tu duduk tengah-tengah. Saya waktu tu walaupun Spiderman, tangan rasa juga. Sebab bila jatuh macam ni, tangan dia macam ada rasa kan. Dia punya ni. Masalah urat pada, salah urat. Jadi bila kita ke depan, tu kan, kereta laju kau nak balik malam, laju kan. Jadi kalau saya, kawan saya tu lupa namanya Hazwan. Dia orang Kelantan. Kita bagi awet-awet. Okay? Lepas tu saya pun pergi kat dia. Kalau saya tinggal di tengah ruang, dia tengah baring, tengah jalan. Saya pun kata, muai. Sebab saya boleh bangun, ingat dia boleh bangun tak? Tak boleh. Dia macam tulang belakang ni. Apa tau, patah ke apa kan? Kita pun tak tahu cerita kan. Tengah dia bagi, motor dah ke depan lah. Lepas tu, biasa memang Alhamdulillah lah, yang ada orang motor tu dia berhenti tepi. Saya nak angkat kawan saya tak larat lah, tangan macam tak sedap lah malam. Jadi ada budak-budak motor tu, dia ambil, tak tepi. Saya masa tu, kita doa aja lah. Tapi Alhamdulillah, nak ceritanya saya tu, tak ada apa langsung. Dahsyat. Kita pun tak terfikir benda ni. Antaranya kita lihat, itulah keberkatan kitab. Mahal. Kata mahalnya pegang kitab. Bukan kita tak ada apa, kita kosong, kita lemah, malu. Yang hebatnya kita menumpang karamah para ulama. Karamah ni kitab. Karamah dia. Jadi saya bila sampai tu, kawan saya semua dah bagi tu, rupanya seseorang yang bawa motor tu dia orang yang bawa ambulans. Atau tu kan dipanggil kawan dia semua, ambulans datang ambil, atau ke SSA tu. Saya tak ada apa, kata kena cucuk gak. Dia kata tak boleh ni, kena cucuk gak. Saya kata tak payahlah cucuk, kita tak ada apa, relax, kena cucuk juga. Kita malah cucuk kan. Tak apalah. Tapi saya tunggulah kawan saya lama dulu, kita tak tahu jadi apa lagi. Sejam selepas itu dia keluar, jalan elok je. Masa kat tempat ni tengok, tak boleh bangun dah. Macam patah habis lagi. Rupanya tak ada apa. Dia boleh keluar macam tu. La ilaha illallah. Barakah orang belajar. Nampak kelebihan kitab dan belajar. Ini berlaku sendiri pada saya. Ni tak cari tanya mak saya. Tanya mak. Mak saya ada kat mama. Tak cari ambil nombor dia. Jadi nak cerita dia tu takkan dengan ibu. Betul, nampak. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang kelebihan kita ni. Cuma hari ni tak nak cerita lah, panjang cerita. InsyaAllah siapa mau follow ada buat live stream. Minta izin boleh. Dan orang nak dengar juga belajar sikit lah insyaAllah. Okay, cukup dulu. Boleh? Cukup lah. Mana kelebihan belajar berkitab dan pegang kitab. Kena ada rumah ada kitab. Rumah kena ada kitab. Itu juga antara kelebihan perlindungan insyaAllah. Okey. Boleh tak? Tarik ni sikit saya nak mula Jadi saya akan belajar sikit tak belakang senang. Jadi saya akan mulakan sama-sama kita dengar dululah. Tak ada tu kita baca, nanti akan datang ada kitab, boleh baca sama-sama insyaAllah. Cepat pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini risalah yang amat kecil yang dinamakan dia Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Apa dia? Faridah. Ada tak seorang ada tak yang saudara ke, isteri ke, ada nama Faridah? Ada? Kamu abang? Isteri Faridah? Bukan, orang lain orang lain. Ustaz Khairi nak ngajar kitab kat lain. Baru Ustaz. Jadi Faridatul Faraid fi ilmi aqaid ini mengatakan apa maksud dia? Permata yang bernilai. Orang nama Faridah tu macam permata. Comel tu. Permata al-faraid, penilaian. Kan kita biasa dengar ilmu faraid kan? Ilmu apa? Penilaian harta. Tu penilai lah maknanya. Faraid tu macam nilai. Tapi yang kita ni Faridatul Faraid bukan belajar faraid. Salah faham. Nama kitab
permata yang bernilai fi pada ilmi aqaid, ilmu akidah. Okey, jelas. Kamu pada bicara ilmu tauhid, cerita apa tentang ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin, ilmu usuluddin asas agama atas mazhab Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya lukis sikit biar nampak. Lukis pun sedap sikit nampak. Okey, insya-Allah. Oh, sedap kita belajar ni biar nampak. Balik boleh cerita dekat anak dan isteri. Saya satu je, bila kita belajar, bila balik tolong cerita balik dekat anak dan isteri. Kalau anak dah tidur, kita cerita dekat isteri kita atas katil, tak ada masalah. Boleh. Tapi kita ada kitab sedap sikit nak cerita. Boleh? Okey. Kita cerita dulu. Di mana kedudukan ilmu yang kita bicara ni? Kat mana kedudukan dia? Mari kita tengok Dia di bawah perkara namanya fardu ain. Apa dia? Fardu ain. Okey. Fardu ain ni pecah berapa? Pecah 3 dia. Ingat, fardu ain pecah berapa? 3. Dia gini, kalau atas lagi dia ilmu agama. Ilmu agama pecah 2. Satu fardu ain, satu lagi nama fardu kifayah. Pandai semua dah ni. Cuma tak apalah, kita nampak struktur ilmu yang kita belajar. Baru kita rasa nak belajar kat mana kedudukan ilmu yang kita belajar. Okey. Jadi fardu ain pecah 3. Fardu kifayah banyak. Fardu ain ni apa dia maksud fardu ain? Fardu apa dia? Wajib. Ain setiap mukallaf. Bukan mu'allaf. Mu'allaf lain. Mu'allaf orang baru masuk Islam. Mukallaf. Apa mukallaf? Iaitu ada 4 ciri. Kalau cukup ni, maka kita bergelar mukallaf. Ciri yang pertama, dia ada 4 ciri. Ciri pertama adalah akil. Apa akil? Berakal. Sini okey semua. Cuba tanya kawan sebelah. Akal okey tak? Okey? Okey. Settle. Sebab apa? Orang gila tidak digelarkan mukallaf. Sebab itu hukum syariat tak kena pada orang gila. Dia bunuh orang dosa? Tak dosa. Orang gila tak solat, dosa? Tak dosa. Sebab dia tak ada akal. Sebab itu kalau orang gila bunuh orang, dia tak nak cakap apa. Memang undang-undang dia hantar seperti gila lah. Tapi cerita dia tiada dosa. Best. Jangan kata best. Yalah. Tapi sebab itu saya tak puati kalau ada cerita drama. Drama kan kalau orang jahat, akhir sekali jadi gila kan. Geram aku rasa. Sebab apa? Itu gila tu sebenarnya apa? Allah nak hapuskan dosa dia. Bagus. Bagus juga. Tapi jangan minta gila lah. Jangan minta. Tapi itu kelebihan Allah jadikan. Okey. Yang kedua, baligh. Baligh ni apa? Cukup umur. Sini semua dah cukup umur belum? Tahu kan cukup? Tahu kan cukup umur macam mana? Tahu tak? Apa dia? Mimpi. Mimpi apa? Tak kacau panjang lah. Faham sikit je. Panjang kalau sedang ni. Tapi saya rasa balik semua dah. InsyaAllah. Tahu kan dia? Tak pernah nanti masa tak sempat. Okey. Yang ketiga, kalau balik dah cantik lah. 2 dah. Yang ketiga, baik panca indera. Maksudnya baik panca indera itu tidak buta dan tidak tuli. Tidak buta dan tidak tuli pada masa yang sama. Faham tak? Maksudnya kalau dia buta tapi tak tuli, maksudnya dia dengar lah. Dia mukallaf tak? Mukallaf. Dia tuli tapi tak buta, mukallaf tak? Dia tak buta lah, nampak lah maksudnya dia nampak. Mukallaf tak? Mukallaf. Sebab apa? Dia punya
kaedah nak faham ni ialah ada jalan masuk ilmu pada diri dia. Faham tak? Kalau kita mata nampak, maksudnya boleh belajar? Boleh belajar. Kalau kita buta sekalipun boleh dengar? Boleh belajar? Boleh belajar. Maknanya kalau dia buta dan tulis sekaligus, baru dia bukanlah. Itu pun jika dia daripada kecil. Kalau umur dia dah 20 tahun, dia dah balik, dia dah belajar. Cuma accident, tiba-tiba buta dan tuli, kata gitu. Tapi ilmu dah masuk belum? Dah masuk. Dia mukallaf tak? Mukallaf, walaupun buta dan tuli. Sebab dia pernah masuk ilmu dalam diri dia. Jelas? Ni kaedah nak faham hukum syarak. Okey. Yang keempat iaitu sampai seruan. Maksudnya apa? Mana dia pernah dengar ilmu, dia dekat dengan ulama-ulama, dah pernah cerita, dia pernah belajar ilmu. Jadi cukup 4 ni namanya mukallaf. Kita kat sini cukup tak? Ni. Jadi kalau itu semua kita adalah mukallaf. Boleh dapat Jadi ngakulah kalau tanya siapa mukallaf, kena angkat tangan. Faham? Kita semua adalah mukallaf. Okey. Jadi fardu ain adalah wajib. Apa maksud wajib? Kena bahas juga ni. Apa maksud wajib? Wajib iaitu apa dia maksud wajib? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Ni kecil sikit lah sebab tuan-tuan. Saya biasa kalau ngajar memang kita guna ujung sana biasa. Biasanya lah. Tak apalah, tapi tak apa ni, kita bagi masa ni sikit, tak apa. Okey, wajib iaitu buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Lepas tu buat benda wajib, contohlah solat. Faham? Solat maksudnya buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Faham Itu namanya wajib. Nanti kita akan bahas wajib, apa maksud, apa makruh. Itu kena tahu dulu hukum tu. Sedap kita belajar. Okey. Tadi kita faham wajib. Okey. Jadi maksudnya fardu ain wajib bagi tiap mukallaf. Maksudnya siapa yang tinggal belajar ilmu fardu ain, hukum dia apa? Berdosa. Siapa yang belajar ilmu fardu ain, hukum dia dapat pahala. Jelas tak? Dia setengah ulama letak belajar ilmu fardu ain ni dikira adalah sama seperti solat. Macam kita tinggal solat, kita tinggal belajar fardu ain, sama seperti kita tinggal solat. Kadang-kadang orang sama sekarang belajar ilmu banyaknya pergi ke fardu kifayah berbanding fardu ain. Nanti kita bahas macam mana kita tunjuk. Okey. Jadi yang ni faham dulu. Jelas tak ini? Okey, jelas kita pergi satu-satu, jangan risau. Masa ada lagi. Berapa minit? 6 minit. Yes, 6 minit. Okey. Jadi laju sikit boleh. Takut tak sempat. Okey. Fardu ain apa dia? Ilmu namanya tauhid. Yang pertama dia tauhid. Yang kedua fiqh. Yang ketiga tasawuf. Dan itu ulama membahaskan siapa yang belajar melebihkan fardu kifayah dan tiga ilmu ni berdosa. Ini dah kitab Siyarus Salikin, tak bawa kitab ni. Tidak saya boleh bacakan. Jadi fardu kifayah ni ilmu apa Ustaz? Selain tiga ni, contoh yang macam tafsir, yang kedua apa? Hadis, sirah, tajwid, itu di bawah fardu kifayah. Masuk kifayah apa dah? Fardu tu wajib juga, betul wajib, tapi kepada sebahagian mukallaf. Jika sebahagian dah mencapai, contoh macam ustaz dah boleh hadir, ustaz dan negara, yang lain terlepas. Kalau yang ni setiap diri kita bertanggungjawab. Tak belajar, habis. Yang ni tak apa. Saya kadang risau kita yang di akhir-akhir umur. Macam saya ni akhir-akhir umur tak lama dah
Kita risau kita tak settle dia ni. Sebenarnya tak banyak, tapi kena belajar. Okey, apa cerita dia? Kita cerita Tauhid ni cerita apa? Ada 4 cerita ni dalam kitabnya kita dah lalu satu-satu. Ini nama struktur. Ada 4 cerita. Yang pertama cerita tentang ilahiyah. Apa ilahiyah? Iaitu ketuhanan. Belajar tentang mengenal Allah Ta'ala. Itu cerita tauhid. Yang kedua namanya nubuwah. Nubuwah iaitu tentang kenabian. Yang ketiga namanya sam'iyat. Sam'iyat iaitu tentang perkara ghaib. Dan ni akhir sekali namanya mungkinat. Mungkinat iaitu boleh jadi makhlukat, tentang makhluk. Yang ni nak ada kuasa. Banyak, tak banyak, sikit je. Apa cerita ilahiyah? Saya laju sikit nanti kita ulang balik, tak masalah. Kita cerita 3 perkara, iaitu perkara wajib, mustahil, harus. Apa wajib harus? Iaitu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Berserta tambah wajib juga berserta dengan dalil. Kena tahu. Contoh, bila orang tanya kita, apa dalil Allah bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Orang tak faham apa. Inilah mudah bahasa Melayu ni, bersalahan Allah Ta'ala dengan perkara baru. Apa dalil Allah tak suka makhluk? Orang tanya. Oh, tak tahu lah Ustaz. Apa hukum dia? Berdosa. Lepas tu kena tahu. Susah Ustaz dalil ni? Tak susah. Jangan risau, kita ada formula. Ada kita ada formula. Jangan risau, nanti kita akan belajar. Sangat senang. Orang kata belajar, kan zaman sekarang kan orang kata babi ya kata belajar seorang orang tak faham, susah. Dia tak belajar betul. Senang sangat. Azan dulu sama sikit lagi boleh. Ke nak bilang azan sama sikit lagi boleh? Boleh? Azan dulu. Macam kebiasaan je sama terus. Oh biasa azan dulu sama ni. Belum azan lagi. Belum lagi. Tu bunyi apa tadi? Bunyi apa? Dah ilaha illallah. Ingat azan. Bunyi apa dia tu? Dia memang orang ke-8 dia bunyi. Tak cakap. Boleh sambung? Boleh sambung. Okey. Yang ni yang kita akan lalu lagi dalam kitab ni satu-satu. Bantu saya kadang-kadang saya cadang kalau nak laju sikit, ambil ni buku rujukan. Ini buku teks. Biasanya kat sekolah kan dia ada buku teks kan, ada buku rujukan. Kalau sekolah tak bawa buku teks, apa kena buat? Kena di atas kursi tu. Yang ni kita akan buat. Siapa tak bawa buku teks pagi kena tanya. Tapi memang penting sebab cikgu kita tu tekan suruh bila belajar ni buku teks kena bawa. Baru dapat nak dapat exam. Ada exam tu Ustaz? Ada, tak exam. Exam ke akhirat nanti ya. Cuma cerita dia tu, kalau boleh ada buku teks. Tapi kadang-kadang tak faham buku teks. Lepas tu, kadang-kadang bila SPM, kita kena ada buku rujukan. Rujukan, Rumi, yang senang. Nama ni, ini saya cat sebab apa? Saya ambil, nukilkan daripada kitab Fiqhul Faraid. Namanya Cahaya Tiada Batasan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tulisan Ustaz Dr. Muhammad Nur Al-Sufi bin Ramli. Saya tulis. Nanti siapa nak nanti boleh tengok insya-Allah. Jadi yang ni kita rongkaikan daripada kitab ni. Insya-Allah. Okey. Teruskan Teruskan sampai pukul 20. Pukul 10 Saya bawa ambil 5 minit boleh? 5-10 minit boleh? Biasa boleh tak? Boleh? InsyaAllah. Tengah sedap ni, buti-buti je. Ni macam makan nasi lemak. Nasi biryani kan. Tengah sedap berhenti. Allah subhanahu tak saya tak pakai kambing. Malam ni dia kata kambing tak? Tak ada? Tak ada lah. Kita balik awal ni. Okey, jadi yang kedua faith. Faith ni macam apa? Faith pun macam apa? Apa dia cerita? Cerita tentang ibadah.
Ilmu fiqh ni wajib juga belajar. Yang pertama tentang ibadah. Yang kedua tentang munakahat. Tahu tak munakahat kan? Bab nikah. Bab nikah kahwin semua kan. Bab hubungan suami isteri ya. Bukan nikah je, lepas nikah cerita juga. Bab nafkah. Semua kena belajar. Ni kalau kita tanya kita, berapa banyak nafkah kita kena beri dekat isteri kita setiap hari? Itu wajib lah tu. Itu. Tapi kita tak keluar tanya. Sini siapa ajar fiqh? Tak ada kita fiqh. Ni kan macam kita apa ni? Matlang bertrain. Ini ustaz ni kena buat. Ni tak ada dapat. Ni tak ustaz di mana-mana. Ejaz. Kita ini kita buku ni. Matlang bertrain. Wa maj. Ingat tak? Siapa orang Johor angkat tangan? Ada belajar tak kitab ni? Ada kan? Yang lain tak angkat tangan, tak berani ke apa ni? Ini kitab silibus sekolah agama negeri Johor. Orang luar tak apalah, sabar je lah. Imam mana? Orang Johor. Oh Melaka, Melaka tak apa. Melaka cerita kemudian. Yang ni cerita orang Johor. Orang Johor tak kenal kitab ni malu. Ni sebab apa? Inilah kita belajar ni. Nak kahwin tak settle kitab tak ada kahwin. Betul? Jadi kalau dah settle ni memang boleh ngajar. Ngajar lah. Boleh ngajar dah. InsyaAllah lupa dah ada ilmu. Kena ajar, jangan main senyap hidup. Okey. Munakahat. Yang ketiga, ilmu muamalat. Muamalat apa dia? Jual beli. Ni kena tahu juga. Pada mazhab Syafi'i macam mana? Tak apa dulu. Yang ni kita serah Ustaz saya. Kita okey ni, cuma nak tahu, nak kena cakap juga structure ni biar kita faham. Lepas ni kena belajar. Bab ibadat pun dah panjang. Saya pernah tengok, saya kan ada ngajar kuliah muslimah juga dekat apa ni? Kat Solihin tu. Kita sana saya tanya, ni basuh baju ni pandai tak? Basuh baju. Ya, dalam bab ibadat ni, bab pertama adalah at-taharah, tentang suci. Dan dalam bab suci ni antara mengenal air dan antara utamanya bila kita nak beribadat, kita pakai pakaian yang suci. Contoh solat. Ada kaedah basuh baju yang betul. Zaman sekarang sedang ramai. Kadang orang tak zaman sekarang dia kadang nak baju cepat. Dia campak di baju dalam mesin basuh. Campur semua spender semua campur. Kadang-kadang tu melekat, ada tak najis? Ada najis. Lalu dia basuh bersama dengan semua. Campur tak najis? Campur. Dia masuk air ke? Air mutlak ke? Air sabun? Masa mesin basuh masuk awal-awal tu air sabun ke air mutlak? Air sabun. Mesin zaman sekarang ni memang air sabun. Zaman-zaman dulu kan ingatlah kita kicau dulu. Kan? Kita ni dulu lalu air dulu baru masuk dalam mesin basuh. Ingat tak kan? Ada tolong tak isteri dulu? Just senyap je ni. Ada tolong kan? Jadi sekarang lain. Terus masuk, lepas tu potong. Lepas tu dia buang air sabun tu, lepas tu masuk balik lah. Air dua kali, lepas tu dia kering. Bila kita bau tu, bau sabun lagi tak? Sah tak pada mazhab Syafi'i? Tak sah. Sebab apa? Membasuh najis mesti air mutlak. Itu penting bagi buat fikir. Takut kita beribadat tidak sah. Sakit juga. Batu isteri kita kena belajar ni. Sebab muslimah ada tak percaya pada orang cerita. Ada bawa tak isteri ni? La ilaha illallah. Dan kali belajar bawa isteri sekali. Belajar fardu ain ni wajib setiap orang. Ini satu nak cerita. Suami wajib mengajarkan isteri fardu ain. Kita dipertanggungjawab. Itu salah satu daripada nafkah batin. Ingat nafkah batin tu malam pertama je. Nafkah batin adalah ilmu. Siapa yang tak mampu mengajarkan kalau istilah pandai tak apa. Ni isteri pun kadang-kadang kita tanya balik ni, tanya dia, apakah dalil mukhalafah?
Kalau isteri jawab, mana wajib kita ngajar. Ustaz, saya tak mampu ngajar. Wajib cari ustaz ngajar isteri atau ustaz dengan isteri. Nak cari mana ustaz? Bawa datang lah. Belajar sama-sama. Boleh? Lepas tu kalau kat Paman Suruh dia ada kuliah muslimat. Kuliah muslimat sini ada fardu ain tak? Ada kelas fardu ain tak? Tak ada. Tak buat. Itu kena hantar isteri belajar kelas fardu ain. Tapi guna kitab tak boleh sebab saya ada guna kitab sikit lah. Ada permukaan insya-Allah. Jadi baru basuh baju kena. Tak. Ni kita pakai macam mana cerita ni. Sebab tu kena belajar lah insya-Allah. Okey. Last sekali adalah ibadat munakahat. Maknanya sekali apa? Jinayat. Cerita tentang yang ni tinggi sikit. Dia sebegini. Dalam ni semua bukan semua fardu ain. Ada sebagai fardu ain, ada fardu kifayah dalam ni. Faham tak? Kalau tauhid pun itu juga. Contoh cerita tentang syurga neraka ataupun cerita tentang azab kubur. Fardu ain itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi bukan ke bab sam'iyat ni, perkara lain ni kita kena percaya dan yakin adanya azab kubur, adanya munkar nakir, adanya syurga neraka. Ya, tapi dia tak mendalam. Fardu ain cukup dengan kita faham adanya pahala itu adalah balasan yang baik, dosa balasan yang buruk. Senang. Senang. Cuma cerita kat sini ni yang banyak sikit nak kena cerita. Yang ni bab sam'iyat senang. Bab azab kubur ke apa, itu fardu kifayah. Ustaz nak belajar? Boleh belajar, tapi kau boleh settlekan dulu yang lain, baru sedap sikit cerita. Faham? Tapi kalau dah settle, no problem. Belajar je apa-apa. Okay. Last sekali, tasawuf. Apa cerita tasawuf? Dua, iaitu hubungan. Makin kecil ya, sebab apa? Hubungan dengan manusia. Tasawuf cerita dulu bab hubungan manusia dan hubungan dengan Allah. Sebab itu bila belajar tasawuf, dia ada cerita bab akhlak, bab adab, hubungan Allah, bab zikir. Ada cerita bab zikir. Ada cerita bab perkara ibadah tambahan. Itu pada apa? Tasawuf. Okey, setakat yang kita cerita hari ni, nampak penuh tak penuh Ada soalan tak jelas ke, tak faham ke apa ke? Sebab masa nak biar 30 saat ni. Jelas jadi balik ni jangan lupa ambil gambar. Jadi balik ni cerita dekat isteri. Boleh? Kata-kata tak masalah. Faham ni? Boleh? Ni cerita kat isteri kita. Kadang isteri kita tak tahu ni. Betul, nanti ambil jangan pada ambil gambar dulu nanti. Letak dalam WhatsApp. Biar senang kalau seorang tu letak dalam WhatsApp, nanti boleh. Ni baru kita tunjukkan struktur ilmu yang kita kena belajar dalam kehidupan, iaitu utama fardu ain. Dan fardu ain, orang tanya pula, Ustaz, ada 3 ni mana utama? Tak dapat nafi ya. Tauhid kan. Mana cerita Ustaz? Siapa cakap? Dalam kitab ada yang kita tahu. Sikit last perkataan, sebab macam tak baca kitab ni. Tak baca lagi lah. Kita baca sikit. Ada dalam muka surat yang keempat. Sampai muka surat 4, ambil tepi ni. Apa cerita dia? Qauluhu, mengenal ia akan Allah Ta'ala. Ini penting, mengenal Allah. Kalau tanya kita kenal Allah belum? Kenal Allah sikit-sikit Ustaz. Mana boleh main sikit-sikit itu? Kenal betul Sekarang apa? Betul Artinya mengenal ia akan Allah Ta'ala, artinya kerana bahawasa mengenalkan dia itu tempat hantaran, tempat kita nak hantar segala perkara yang dituntuti daripada hamba, yang Allah suruh pada kita dan tegak pada kita. Maka tiada sah
Ini perkataan ulama ni, bukan saya ke ni. Dengar. Maka tiada sah sesuatu yang wajib dan yang sunat, melainkan kemudian daripada mengenalkan dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sah perkara wajib dan sunat melainkan dengan mengenalkan dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Allah lah tempat hantaran kita untuk ibadat kita. Faham tak ini? Faham Jadi macam ni lah kalau kita kerja dengan syarikat sabun, contohnya syarikat sabun. Bos kita syarikat sabun kan, kena tahulah kita kerja sabun. Tiba-tiba kita kerja, kita buat syarikat sabun juga, tapi syarikat orang lain dapat gaji je. Tak dapat gaji je. Syarikat sabun orang lain buat apa? Kita nak buat kerja atas syarikat kita. Begitu juga kita buat amal kita kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala. Kalau tak kenal, macam mana cerita? Sebab itulah wajib mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, insyaAllah. Jadi inilah sedikit muqaddimah pada hari nak menunjukkan betapa pentingnya belajar ilmu tauhid. Boleh faham? Boleh faham? Jangan risau tak tinggi lagi. Walaupun nampak macam susah, bukan tak susah. Dia tak tinggi, dia sangat mudah. Nanti tak percaya, kita nantikan akan datang. Boleh? Wallahu a'lam bissawab. Tanya soalan? Tanya minggu depan. Minggu depan tak? Bulan depan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-ghurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Yes.